Tetamu jemputan dipersilakan untuk duduk. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami. Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala wassalam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Salam pengakap. Yang saya hormati YB Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri berangkap Adun M68 Jalan Apas, Cik Jamaluddin Jamal bin Jinal, Ketua Pusujaya Pengakap Negeri Sabah, Yang Bahagia Tuan Haji Syarif Arsyad yang di-Petua Majlis Pengakap Negeri Sabah, Yang Bahagia Datuk Awang Zaini Haji Suntim Timbalan yang di-Petua Majlis Pengakap Negeri Sabah, Bapak Haris Pengakap Negeri Brunei Darussalam, dan semua pemimpin-pemimpin dan anak-anak pengakap yang saya kasihi. Okey. Selamat datang ke Jambore Nusantara kali ketiga. Terima kasih pada kamu kerana sokongan daripada kamu barulah kamu semua berdiri di depan hari ini. Saya amat terima kasihlah dan terharu dengan sokongan anda semua yang dari jauh, yang dari luar negara. Sampai sini bukan kita, apa orang kata, duduk di hotel 5 bintang. Tapi hotel yang kita duduk tuh, kalau kita keluar dari kemah, tidak habis bintang-bintangnya kita kira. Tak terkira dia punya bintang. Saya tidak mau ceritalah banyak pasal Nusantara ni, saya tinggalkan untuk Datuk Nizam lah, untuk cerita pasal cerita Nusantara ni. Jadi saya ingin sampaikan 2 perkara saja pada anak-anak dan pemimpin kita. Okay, pertama, saya ingin sampaikan sama anak-anak macam mana kita menjadi seorang pemimpin.
Di depan saya sini, saya yakin satu hari nanti kamu yang akan berdiri di atas sini dan kamu yang bercakap di sini. Yang penting kamu yakin di diri kamu. Dulu saya pun macam kamu juga, berdiri di bawah. Tapi saya bagi tahu diri saya, satu hari saya mau macam sikit-sikit saya juga berdiri di atas untuk bercakap. Impian saya tercapai hari ini. Ini sebabkan oleh sokongan daripada kamu semua. Barulah ada kita ini hari. Okey, sebagai pelajar, kita seharusnya belajar macam mana menjadi seorang pemimpin. Pasal di era pendidikan kita sekarang, kita belajar tidak macam dulu. Zaman-zaman saya belajar. Zaman saya belajar, kalau kamu dapat 6A, 7A, 8A, sangat harum sudah. Banyak universiti merebut untuk dapatkan kamu masuk universitinya. Tapi untuk hari ini berbeza dan tidak sama. Kamu dapat strike A. Tahu strike A? Maksudnya semua subjek yang kamu ambil, kamu dapat A. Tidak tentunya kamu dapat masuk universiti dan tidak tentunya kamu akan dapat beasiswa-beasiswa. Antaranya dia akan lihat penglibatan kita dalam co-curriculum seperti yang kamu hadir hari ini. Walaupun kamu cuma bayar yuran pendaftarannya hanya ringgit Malaysia RM40, tapi nilai markah yang kita dapat tu adalah nilai yang maksimum, itu markah 20 markah. Tanyalah pada kamu sampai ke tempat ini dan kamu dapat markah yang boleh dikira sebagai antarabangsa. Adik-adik, bukan abang lah, pacik sudah. Okey, satu hari kamu akan jadi pemimpin. Jadi belajarlah, ambil peluanglah macam mana kita jadi pemimpin. Kita datang sini bukan saja kita habiskan masa 5 hari 4 malam di sini. Kita belajar macam mana kita cari kawan, macam mana kita bawa kawan-kawan kita untuk membuat sesuatu, macam mana kita jaga kawan kita, macam mana kita didik kawan kita, dan macam mana kita mendengar jawab arahan daripada pemimpin kita. Itulah yang kita mau belajar bila kita sampai sini. Itu untuk anak-anak lah, untuk kita punya pembina-pembina atau kita punya pemimpin. Saya bagi kamu tips lah. Ramai pemimpin-pemimpin atau kawan-kawan lah di lain tempat, dia tanya saya, Skid, mengapa program yang setiap kali kamu buat tu meletup dia punya pencapaian lebih daripada 1000 orang? Satu senang, satu saja, kita buat macam bisnes. Adik-adik pernah naik Air Asia kah? Saya rasa majoriti kamu naik Air Asia lah. Kalau kamu pilih naik Air Asia dengan mas, mana kau naik? Kamu mau mas kan? Tapi mampukah kamu bayar? Itu ceritanya kan. Saya tahu, kalau bagi saya pilih, saya pun mau naik mas. Kononnya selesa. Bukan kononnya lah, memanglah selesa kan. Tapi naik Air Asia, kita kena berhimpit-himpit, rebut tempat ini itu dan sebagainya kan. Tapi mengapa masih ramai orang yang naik Air Asia, lebih ramai daripada orang naik mas? Pasal dia punya harga. Kalau kita buat camping, kita letak harga kita sampai beratus-ratus atau beribu-ribu ringgit. Saya janji 500 pun susah kita mau capai. Kalau kita buat di kawasan tempat kecil-kecil begitulah. Saya bukan kata saya tidak mau quality. Pertama saya mau quantity lah. Mengapa saya mau quantity? Kalau saya tidak ada quantity, saya tidak akan dapat quality. Kalau kamu tidak dapat sini, kamu tidak akan dapat dididik. Bila kamu datang di sini, kamu belajar sesuatu, walaupun tidak 2336 orang dapat semua tu,
sekurang-kurangnya 1000 orang dapat, kita pun syukurlah. Kalau 1000 orang jadi pemimpin, tahu kita ni akan jadi maju. Tak payahlah kita camping di sini. Yang apa orang kata, kalau hujan kita risau, kalau panas kita pun risau. Risau apa? Panas tiada air. Jadi pemimpin, macam mana kita tarik pula pemimpin ini ikut kita punya perkemahan. Saya sebagai DC lah, Pesuruhjaya Daerah Tawau. Paksa pun memang saya paksalah, tapi saya paksalah dengan cara yang sopan lah. Kalau kita tidak paksa, mereka tidak akan datang. Jadi saya mau tarik hati mereka, terpaksalah saya kena buat dengan harga yang seminimum. Dan saya juga sebagai pemimpin mereka, saya memohonlah sesuatu pengiktirafan kepada mereka, supaya apa pengorbanan yang mereka keluarkan ada satu pengiktirafannya. Bertengkar dengan saya punya ketua Pesuruhjaya Negeri, Cik Jamal. Buat semua tu adalah untuk saya punya pemimpin. Dan akhir sekali saya pun minta maaf lah dengan dia. Saya minta maaf lah. Mungkin saya terkasar bahasa atau kurang bahasa. Tapi niat saya satu saja. Saya mau bantu saya punya pemimpin dan bagi mereka satu pengiktirafan. Dan saya juga amatlah sangat-sangat berterima kasih pada kita punya bekas Pesuruhjaya Negeri Datuk Awang Zaini dengan keprihatinannya. 86 pemimpin yang saya cadang untuk dapatkan tingkat, satu pun tidak ditolak oleh beliau. Kita bagi tepukan pengangkat untuk Datuk Awang Zaini. Itu saya pesan lah dengan pemimpin-pemimpin di sini. Bila kita sudah dapat pingat tu, janganlah kita lupa dengan tanggung jawab kita. Bukan sampai ni hari sajalah habis perkemahan ni kita balik habis. Sebenarnya dalam pengangkat ni banyak lagi lah aktiviti yang menunggu sama kita. Yang kita ikut ini memang namanya Jambore Antarabangsa. Tapi sebenarnya Jambore yang terbesar di dunia ini adalah Jambore Dunia yang dijalankan setiap 4 tahun. Yang akan datang, Jambore Dunia yang akan datang akan berlangsung di Poland pada 2027. Mana tahu ada adik-adik di sini yang mau ikut. Memang saya alu-alukan lah, tapi saya maklumlah sama kamu. Dia punya harga yuran pendaftaran bukan RM40 Malaysia. Dia punya harga yuran pendaftaran adalah ringgit Malaysia 2.500. Itu baru dia punya yuran pendaftaran. Kos keseluruhannya lebih kurang ringgit Malaysia 15.000, 2 kali harga naik haji. Jadi saya ingatkan anak-anak di sini dan pimpin-pimpin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dalam keadaan cuaca sekejap redup, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap dingin dan panas kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berhimpun dalam suasana yang penuh bersemangat, muhibah dan kebersamaan sempena Jambore antara bangsa Nusantara
yang amat bermakna. Dan yang paling penting, salam pengakap. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, untuk pertama kalinya kaki ke kem pengakap Tiku ini, dan saya menganggap acara hari ini adalah acara yang cukup mengujakan diri saya bahawa sebenarnya di Tawau ini ada tempat perkumpulan dan perhimpunan pengakap-pengakap, bukan sahaja pengakap yang ada di daerah Tawau, tetapi pengakap-pengakap yang datang daripada luar Tawau ini. Saya sebelum ini pernah bersama-sama pengakap Tawau untuk acara Jota Joti yang cukup ramai penyertaannya. Rupa-rupanya untuk Jambore ini lagi ramai yang hadir, termasuk sahabat-sahabat dari luar daerah Tawau. Dan saya difahamkan seramai 2.300 orang hadir dan berkampung di Jambore pada kali ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke Tawau kepada semua, terutamanya sahabat-sahabat kita daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Labuan, dan tidak lupa kepada saudara-saudara kita daripada Brunei Darussalam, dan juga sahabat-sahabat dari Gerakan Pramuka Indonesia. Disinilah kita dapat melihat penyatuan senusantara. Saya amat rasa teruja atas kehadiran semua yang meluangkan masa cuti untuk berkumpul dalam satu acara yang amat bermakna untuk anak-anak muda, khususnya ahli-ahli pengakap. Saya berasa amat berbesar hati dan teruja untuk berdiri di hadapan barisan anak-anak muda yang penuh dedikasi dan semangat juang yang datang dari pelbagai negara, budaya dan latar belakang, tetapi bersatu atas satu ikatan, yaitu semangat pengakap sebagai satu keluarga yang besar. Kita datang dari pelbagai negara, bercakap dalam pelbagai logat, namun pada hari ini kita bersatu dalam satu ikatan, ikatan pengakap dan persaudaraan serantau. Ini bukan sekadar perkemahan, tetapi ini adalah Jambore yang merentasi bendera, mengatasi sempadan dan memupuk persaudaraan sejati. Pengakap Nusantara, warisan nilai pembina bangsa. Sebagai pengakap Nusantara, kita membawa obor tanggung jawab, keamanan, integriti, hormat kepada budaya, alam dan sesama manusia. Saya juga dipahamkan Jambore pada kali ini akan menampilkan banyak aktiviti yang telah disusun atur bagi memberi latihan secara fizikal, kemahiran, kerohanian, kepimpinan dan kesukarelawanan untuk golongan muda dalam usaha kita membentuk modal insan yang berguna pada masa hadapan. Jambore ini juga saya lihat merupakan satu peluang untuk kita memperkukuhkan perpaduan dalam kita bermasyarakat. Ini jelas dengan kehadiran dan penyertaan yang padu, dengan kehadiran sahabat-sahabat kita dari luar daerah Tawau, Jambore juga merupakan satu platform untuk kita bertukar-tukar pendapat dengan sahabat-sahabat dari dalam dan luar negara. Dan inilah yang dijadikan pemangkin semangat senusantara. Tuan-puan hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang berjaya sampai ke sini. Bukan senang, berpanas siang,
sejuk menggigil di waktu malam. Kena bangun pagi lepas tidur dan atas tikar yang nipis. Namun kamu semua di sini tetap senyum menunjukkan gigi masing-masing. Itulah jiwa pengakap yang sejati, yang tak patah semangat walaupun nyamuk berzikir di tepi telinga jam 2 pagi. Dari tak kenal jadi kawan baik dalam beberapa hari sahaja. Ada yang belajar masak mie Maggi dengan 5 cara berbeza, dan ada yang pandai bercakap logat negara jiran. Inilah yang kita mau dari Jambori, bukan setakat simpulan tali dan pertandingan, tetapi kenangan dan persahabatan yang mungkin takkan dilupakan seumur hidup. Dulu kita asing, kini sebumbung. Dulu kita malu, sekarang kita berselfie bersama-sama. Ilmu bukan dalam buku saja. Apa yang kamu belajar di sini bukan hanya untuk lencana, tapi untuk hidup. Belajar hidup berdikari, belajar bercakap dengan berani. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, para pengakap memainkan peranan yang penting sebagai agen perubahan. Anda semua adalah harapan masa depan, pemimpin yang bakal mencorakkan dunia dengan nilai integriti, kecekalan dan keprihatinan sejagat. Kita hidup dalam era globalisasi dan digitalisasi yang pesat. Hakikatnya Jambori ini bukan sekadar satu perhimpunan. Ia adalah simbol kesatuan, wadah pertukaran ilmu dan budaya, serta pentas untuk memupuk nilai-nilai murni seperti keberanian, kepimpinan, disiplin dan hormat menghormati. Jambori Nusantara ini membawa mesej besar bahawa perpaduan tidak memerlukan kita sama. Ia hanya memerlukan kita saling hormat menghormati. Kita belajar budaya antara satu sama lain. Kita berkemah bersama dalam hujan dan panas. Kita menyanyi dalam pelbagai bahasa, namun jiwa kita satu. Sesungguhnya dunia hari ini memerlukan lebih ramai anak-anak muda seperti anda semua, berani mencoba, sabar mendengar dan pantas bertindak. Kepada semua peserta, anda perlu mengambil peluang ini untuk melatih diri dan mencari pengalaman yang baru untuk kita persiapkan dan gunakan di masa akan datang. Kerana dalam kita mencari ilmu pendidikan, kita juga perlu seimbangkan dengan ilmu kemahiran. Ia akan menjadi soft skill yang kita perlukan untuk menjadi modal insan yang berkemahiran tinggi serta beradab mulia. Dunia tidak menunggu orang yang suka menengok saja. Dunia memerlukan orang yang berani mencoba, dan dunia sangat memerlukan anak muda yang ada nilai, bukan sekadar viral. Anak-anak muda sekalian, saya juga ingin berpesan, menerusi Jambori ini kita dapat melatih diri dan melatih kepimpinan diri. Dengan nilai disiplin dan kepimpinan yang tinggi, kita dapat mencorak imej yang baik kepada masyarakat. Anak-anak muda, janganlah leka dengan perkembangan teknologi pada masa kini sehingga lalai dan membuang masa anda dengan sia-sia. Anak muda perlu bijak mengambil peluang dan kebaikan yang ada dengan memperkasakan diri dengan menggunakan teknologi secara hikmah. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan Jambori antarabangsa ini, para penganjur, sukarelawan, pemimpin pengakap, serta semua peserta yang hadir dari jauh dan dekat. Kita semua hadir di sini bukan sahaja untuk merayakan persaudaraan pengakap,
tetapi untuk membina jambatan yang menghubungkan dunia. Satu perkemahan, satu keluarga, satu dunia. Marilah kita terus menyemarakkan semangat pengakap, bersedia sentiasa, bukan sekadar moto, tetapi satu cara hidup. Semoga Jambore ini menjadi titik tolak kepada lebih banyak usaha kerjasama antara bangsa yang akan membina dunia yang lebih aman, harmoni dan berdaya tahan. Saya ingin mengambil peluang sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pengakap daerah Tawau kerana menjayakan program Jambore pada kali ini. Tidak lupa kepada guru-guru, pemimpin, pembina yang sanggup hadir bersama para peserta dalam Jambore ini. Saya cukup bangga dengan kegigihan anda semua. Kita berikan tepukan yang gemuruh. Saya dipahamkan Jambore ini juga tidak berjalan lancar sekiranya tidak ada kru pengakap kelana yang bertungkus lumus dari sebulan memberi khidmat secara sukarela bagi menyediakan persediaan Jambore pada kali ini. Berikan tepukan sekali lagi. Saya amat menghargai khidmat kalian semua, dan dari diri saya sendiri sebagai pemimpin yang ada di Perbandaran Tawau ini, saya dengan sukacitanya ingin menyumbang RM5.000 pribadi saya kepada program yang dianjurkan selama 5 hari di Kem Tiko, Kem Pengakap Tiko ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan pribadi saya akan menyuntik lebih semangat untuk kita terus menyatu padu dan bersama-sama memastikan program-program yang diatur dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya titipkan beberapa rangkap pantun sebagai simbol kebersamaan dan semangat sejati. Langit cerah, awan berarak, burung terbang, riang bernyanyi. Kita bersatu dalam pengakap, menjulang amanah hingga ke mati. Seruling berbunyi irama merdu, disambut tepuk dan sorakan padu. Jambore ini ikatan padu akan dikenang sepanjang waktu. Semoga Jambore ini menjadi permulaan kepada ikatan seumur hidup dan legasi kepimpinan anak muda serantau. Teruskan menjadi pengakap yang ceria, berani dan sentiasa sedia. Salam Jambore, salam pengakap. Kami datang dari seluruh dunia, dari darat, pulau dan samudra. Sama-sama kita nyanyikan lagu tema Jambore pada kali ini. Sambut mesra Jambore Nusantara bersama. Jadi boleh rujuk lirik lagu ini di grup WhatsApp anda. Berkumpul megah bersama sahabat satu arah, berkimah berkawat bersatu gagah dalam semangat yang tak pernah lelah. Ini Jambore kita di bumi Tawau tercinta, pengakap Nusantara bersatu suara, budaya ilmu kembara bersama, satu keluarga, satu jiwa. Sabah indah jadi saksi, setia kawan kekal abadi. Jambore ketiga ini bermakna ukir sejarah untuk dunia.
pasukan kawat senyap PSTL Tawau. Pasukan kawat senyap PSTL Tawau telah ditubuhkan pada 5 September 1996 dan aktif sehingga kini. Pasukan kawat senyap ini terdiri daripada anggaran kawat senyap di dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM yang membuat persembahan di sekitar negeri Sabah dengan keanggotaan seramai 4 pegawai dan 20 lain-lain pangkat. Untuk makluman hadirin, uniknya persembahan kawat senyap PSTL Tawau yang akan dipertontonkan. Dipersilakan. Hari Kirai! Bajan!